哈利路亚！奉主耶稣圣名正道。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berkhotbah. 主耶稣所疼爱的， yang dikasihi Tuhan, Yesus, 在万人中蒙主耶稣拣选的， yang dipilih dari dunia ini, 将来要进入荣耀天国的。 yang kelak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. 大家安息日平安，大家安息日平安。我在问候大家了。 Selamat hari Sabat. 那为什么传道要这样问候大家吗？知道吗？ Kenapa pendeta bertanya demikian kepada saudara-saudari? 这三件事情是神在你的身上，在我的身上的三个见证。 Ini ada 3 kesaksian yang ada di dalam diri pengkhotbah 第一， saya 神的爱在 dan 你的身上。 dalam diri saudara-saudari. 第一，神的爱在你身上，请快一点。 Pertama adalah kasih Tuhan ada di dalam hati kita. 因为我们是神所疼爱的。 Karena kita adalah orang yang dikasihi Allah. 第二，神的恩在你的身上， Kedua, berkat Tuhan ada dalam hati kita. 因为我们在千万人当中，神特别拣选你的。 Karena kita dipilih dari begitu banyak orang di dunia ini. 难道你比别人更好吗？你以为自己很了不起吗？ Apakah kamu lebih baik dari orang lain? Apa kamu lebih 我们很软弱，我们比很多人都不好，但是神却拣选了我们。 Kita sangat lemah dan kita belum tentu lebih baik daripada orang lain, tapi Tuhan memilih kita. 第三件事， Hal ketiga, 神的荣耀在你的身上， kemuliaan Tuhan di dalam hati kita. 因为我们将来是要进入荣耀天国的， Karena kelak kita akan menuju kerajaan Tuhan yang mulia. 所以在你的身上有神永远荣耀的应许在你的身上。 Karena itu di dalam diri kita juga ada kemuliaan Allah. 所以传道的祝福问候不是一般上的。 Jadi pendeta menanyakan salam itu bukan basa-basi. 你听了可能觉得没有什么，但事实上里面是充满着神的荣耀恩典。 Mungkin kita dengar ini biasa-biasa saja, tapi sebenarnya mengandung arti yang sangat dalam. 记得这三个恩典，这三个见证，神的见证就在你的身上。 Ingat 3 hal ini ada dalam diri kita semua. 现在我们来奉主耶稣圣名开始讲道。 Dalam nama Tuhan Yesus saya mulai berkata-kata. 靠着圣灵的帮助， Mengandalkan Roh Kudus, 我们同心在神的殿，在神的面前来见证真神的教会。 di dalam gereja sejati saya menyaksikan kerajaan Allah. 真神的教会是一间怎么样的教会呢？ Kerajaan Allah itu adalah gereja yang seperti apa? 在这段时间，传道讲了10多个有关真耶稣教会的见证。 Saya akan memberikan kesaksian terkait dengan gereja Yesus sejati. 这些见证呢，是有一些是外邦人拜偶像的人所做的见证， Kesaksian ini mungkin dari orang yang dari luar gereja yang menyembah berhala. 有一些是外教会其他教会对我们教会的见证， Ada juga gereja luar yang memberikan kesaksian kepada gereja kita. 有一些是我们本会信徒的见证。 Ada juga kesaksian dari jemaat kita sendiri. 他们都在见证真耶稣教会就是真神的教会。 Mereka memberi kesaksian bahwa gereja Yesus sejati adalah gereja yang akan 这 diselamatkan. 些见证都是主耶稣亲自在见证的， Sebenarnya kesaksian ini adalah kesaksian dari Tuhan Yesus 透过 sendiri 我们的信徒， melalui jemaat kita, 透过一些拜偶像的人， melalui orang-orang yang menyembah 透过 berhala, 外教会的信徒， melalui orang-orang di gereja 他们都 luar. 在见证真耶稣教会。 Mereka memberi kesaksian gereja sejati. 我觉得这些见证是非常宝贵，特别是在这个100年后的真耶稣教会里面， Saya merasa kesaksian ini sangat berharga terlebih dalam 100 tahun terakhir 因 ini. 为许多教会的弟兄姐妹有一些都看不起自己的教会，也讲衰批评自己的教会，也不相信自己的教会。 Karena sebagian dari jemaat kita sudah mulai meragukan dan tidak percaya bahwa gereja kita adalah satu-satunya 好， yang 我们现 diselamatkan. 在靠着圣灵同心见证， Dan 同 sekarang 样的心来见证。 menggunakan kekuatan Roh Kudus, saya memberikan kesaksian. 第一，真神的教会是火城，请把我的那个内容打出来。真神的教会是火城 Pertama, gereja sejati adalah gereja api, kota api. 呀。什么叫做火城呢？ Apa yang disebut kota api? 为什么真教会是一个火城？为什么它的功用是什么？ Kenapa gereja sejati adalah gereja api? 我问你，真耶稣教会神的城是火城，你知道这个事情吗？ Saya bertanya, kamu tahu nggak bahwa gereja sejati ini adalah gereja kota api? 我们来看这个撒迦利亚书的第2章 Kita lihat di kitab Zakaria pasal 2, 呀，撒迦利亚书第2章第5节。 Zakaria 2 ayat 5. 然后我们一起读圣经啊，还是你带领大家一起读吧。 Kita baca sama-sama ya dalam bahasa Indonesia. Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. 这里你看到吗？神的城是个火城，神要用火包围整个城。 Di
Di sini dikatakan kota Tuhan adalah kota api yang dikelilingi oleh api. 原来真神的教会就是火城啊！ Ternyata gereja sejati adalah gereja kota api. 那为什么要用火围住这个城呢？为什么？ Kenapa harus dikelilingi oleh api? 主耶稣自己想，神自己讲，因为我要在里面做其中的荣耀，神要在火城里面显出他的荣耀。 Di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan karena aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. 我们做见证，然后再讲火在圣经中的3个意义。 Kita memberikan kesaksian tentang 3 arti api di dalam Alkitab. 在我们那边有一个小城啊，一个小镇、小地方的教会。 Di Malaysia. Malaysia Di Malaysia kita ada satu kota kecil dan ada di satu kecamatan 教会 kecil. 的对面呢，住着一排的许多的外邦人。教会的对面 Jadi seberang gereja itu banyak orang-orang yang non Kristen. 有一个外邦人，他出来看教会的时候，他看到有火从天上降下我们的教会，降在屋顶上。 Ada orang luar yang ketika melihat gereja kita tuh seperti ada api turun dari langit. 那突然间，这个火很快的就蔓延到整间教会，整个屋顶都是火。 Dan api ini menyebar dengan cepat seolah-olah satu gedung itu 然后 sudah dilap oleh api. 火从屋顶一直往下蔓延，整间教会都被火包起来，整个教会都是火啊，火的教会。 Dan api itu dari atap turun sampai ke bawah seolah-olah satu gedung gereja itu dibalut oleh api. 他没有看过这种事情啊， Dia tidak pernah melihat kejadian 他 ini. 感觉到这个教会背后被火烧了，因为我们教会是用木板钉的，用木板做的。 Dia kira gereja kita terbakar karena gereja di Malaysia itu terbuat dari kayu. 他赶快大喊说：“着火了，着火了！”要去报警了，报那个救火局啊。 Oh. Dan dia ketakutan dan dia berteriak kebakaran dan ingin lapor ke pemadam. 那么家人，他的家人也出来看，没有啊，哪里有着火啊？ Tapi orang 没有火呀。 Tapi orang rumahnya datang keluar lihat dia dikatakan tidak 他 ada 说怎么 api 没有呢？整个教会都被火包起来啊！ dan dia berkata kenapa tidak ada api itu apinya sudah membakar satu gereja. 可是他也觉得奇怪，火烧这么久，整个教会没有被烧起来的， Tapi dia juga heran. 教会还是好好的。 Dia juga heran ini sudah terbakar cukup lama tapi gerejanya tidak terbakar. 结果这个意象后来就消失了， Dan penglihatan ini kemudian hilang. 他不明白这个是什么意思。 Dia tidak ngerti ini artinya apa. 经过这差不多20年了， Kemudian 20 tahun kemudian 他遇到我的哥哥，原来他是我哥哥的小学的同学。 dia bertemu dengan Koko dari pendeta. Ternyata dia adalah teman sekolah dari Koko 他就问他： pendeta. 你们的教会怎么这么奇怪的被火烧，但是不会烧毁的？ Dia bertanya kepada kokonya pendeta, kenapa gereja kamu itu aneh, seperti terbakar tapi tidak terbakar? 我哥哥说：我们教会哪有被火烧啊？如果被火烧，我们当然也知道呀。 Kata kokonya pendeta, nggak pernah, kalau misalnya terbakar juga ini 这 sudah 个 pasti 是 hangus. 真的，我亲眼看到的。 Dan si orang luar ini bilang, ini benar, saya 火 melihat 从 dengan 天 mata 上 sendiri. 降下来，一直把整个教会包围起来。 Api dari langit turun dan membalut satu gedung gereja itu. 后来我哥哥跟我提起这个事，我也不明白。 Nah, kemudian kokonya itu memberitahukan hal ini kepada pendeta dan dia juga 直到 pendeta 有一 tidak mengerti. 天，我读撒迦利亚书2章第5节的时候，我突然间明白了。哈利路亚！ Sampai ketika pendeta membaca Zakaria 2 ayat 5 akhirnya mengerti. Haleluya. 这里说神要用火作为耶路撒冷的四围的火墙，把耶路撒冷包围起来， di sini 用火围起来。 Di sini dikatakan kota Yerusalem dikelilingi oleh api untuk melindunginya. 我们真耶稣教会跟圣经的允许，跟神的这个话都是应验的，都是实在的。 Gereja Sejati ini kita semua sesuai dengan Alkitab. 好，那我现在我们从圣经看神用火包围教会的3个意义是什么？ Dan kita lihat di dalam kitab ada 3 arti Tuhan melindungi gereja ini dengan 第 api. 一，这里自己讲的，因为神要显出他的荣耀。 Pertama di sini dikatakan karena Tuhan akan menjadi 所以 kemuliaan. 你看到教会有火的时候呢，是神要显他的荣耀的时候。 Ketika kita melihat gereja ada api itu artinya Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya di gereja 如果 itu. 有时间，你看那个出埃及记那个西乃山，神降临西乃山的时候，整座山都被火烧起来。
Kalau ada waktu bisa baca di kitab Kejadian terkait Gunung Sinai. Gunung Sinai itu ketika Tuhan turun itu satu gunung itu seperti 圣经 terbakar oleh api. 圣经描述整座山都在冒烟的，因为整座山都是火来的。 Kesaksian di dalam Alkitab mengatakan bahwa satu gunung itu berasap seperti ada api. 神就显现在火中，在山上，在火里面， Karena Tuhan di dalam gunung itu, di dalam api 又 itu. 有雷声，又有闪电，又有暴风，又有黑云，相当的神秘跟荣耀。 Ada awan hitam, ada halilintar, ada deru, semuanya ada di gunung itu. 那些百姓听到神在讲话，怕在那边发抖啊。 Umat Israel ketika mendengar hal itu mereka ketakutan. 连摩西啊，圣经记载，连摩西自己也害怕呀。 Bahkan Musa pun dicatat di dalam Alkitab, Musa pun ketakutan. 那是什么意思呢？ Artinya apa? 整座山都是火，什么意思呢？ Satu gunung itu penuh dengan api, artinya apa? 荣耀的神要降临在这里，这里成为荣耀的地方，荣耀的山。 Kemuliaan Tuhan turun di situ, kemuliaan Tuhan ada di situ. 我们今天不怕神， Kita hari ini tidak takut kepada Tuhan 因为我们没有真正看到神的荣耀。 karena kita belum benar-benar melihat kemuliaan 我 Allah. 们今天以为自己很圣洁， Kita merasa kita ini suci 因为你没有真正看到圣洁的神。 karena kita belum benar-benar melihat kesucian dari Tuhan. 当我们真正看到神的荣耀、神的圣洁的时候，我们自己就知道，我们是一个罪人，是一个罪人，一个需要神拯救的人，要神赦免的人。 Ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan, baru kita akan merasa bahwa kita adalah orang berdosa yang perlu pertolongan 所以我 Tuhan. 到世界各地教会去，我不太喜欢被人家介绍的，对不起，因为我是个罪人来的，要怎么介绍我啊？ Karena 我是一个罪人，要怎么介绍我？不好意思呀。 oleh sebab itu saya ke gereja manapun saya tidak mau diperkenalkan karena saya adalah seorang berdosa yang tidak perlu 我跟全 diperkenalkan. 世界的人都一样，需要神的救恩，需要神的怜悯，需要神的拯救一样的。 Saya sama seperti semua orang. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya perlu pengampunan Tuhan. 如果要介绍，我们就来介绍真耶稣教会；如果要介绍，我们就来介绍真神耶稣基督。 Kalau kita memperkenalkan, kita perkenalkanlah gereja Yesus Jati. Kita perkenalkan Allah yang 我 benar. 们人没有什么好介绍的。 Kita sebagai manusia tidak perlu 好，那个 diperkenalkan. 是火在圣经中第一个意思，神要显荣耀。 Itu arti pertama dari kemuliaan Tuhan di dalam api itu. 第二，火是什么意思呢？ Kedua, api itu artinya apa? 火是代表着神的审判，神要审判。 Api itu melambangkan penghakiman Tuhan. 请看马太福音书13章Kita lihat di Matius, ，13章， Matius ayat pasal 13. 我们读39到40节。39到40节，我来读比较快了哈。那这里说呢，神要将稗子薅出来，用火焚烧，世界末了也要如此。这里圣经很多哦，世界末日的时候，神要用火来烧呀。 Di Alkitab banyak dikatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan menghakimi dunia ini dengan api. 那这种圣经章节很多了，神要用火烧，要用火来毁灭，那很多了。 Ayat ini banyak ditemukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menghakimi dengan api. 我们就明白了，神用火降临在教会，包围教会，就是教会教会是神的审判，神的审判在教会里面。 Dan kita mengerti bahwa api turun dari langit membarut gereja itu adalah gereja itu akhirnya yang akan menerima 你 penghakiman. 不要以为神将来审判这个世界，那些不信的人，那些作恶的人，连我们教会的人，他都要审判的。 Jangan kita berpikir bahwa Tuhan akan menghakimi orang seluruh dunia, termasuk orang-orang gereja 这个是 kita. 有圣经根据的。 Ini ada di dalam Alkitab. 如果外邦人要受审判， Kalau orang luar akan dihakimi, 审判从神的家开始，真耶稣教会神的家开始， penghakiman mulai dari rumah Tuhan, 然后才延伸到外邦人的。 baru kemudian keluar. 那么从教会开始要从谁开始呢？从信徒、从长老、执事、传道，从谁开始呢？ Dan kalau gereja dihakimi itu mulai dari siapa? Dari penatua, pendeta, diaken, dari jemaat. 圣经说，从最年长的、最有经验的长老开始审判，从长老开始审 Di 判。 Alkitab dikatakan dimulai dari yang paling tua, yang seperti penatua. 所以火显现呢，是代表神的审判。 Jadi api ini melambangkan penghakiman Tuhan. 所以呢，教会是神的荣耀，火出现就是神的荣耀。 Jadi gereja adalah kemuliaan Tuhan karena ada api, 所以火出现呢，是神的审判。 dan ada api itu melambangkan penghakiman 我们 Tuhan. 现在讲道理都带着神的审判的。 Ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu kita menyampaikan 审 penghakiman 判 Tuhan 不用 juga. 等世界末日才审判的，不用的。 Penghakiman itu tidak perlu tunggu sampai dunia 你 kiamat. 看，我们讲神的道理，
Kita sekarang menyampaikan firman Tuhan. 你顺服接受悔改接受，你就得救，你就得赦免。 Kalau kamu menerima dan bertobat dan dibaptis, kamu sudah menerima 你 anugerah 你听到 keselamatan. 道理，你反抗不顺服，哦，你拒绝罪，你的罪就定了，就审判你。 Kalau sudah menerima firman Tuhan, kita menolak, kita membangkang, berarti kita tidak menerima. 所以道理啊， Berkat 道理 Tuhan. 里面奉主的名讲道理，道理里面就带着审判跟拯救在里面，拯救跟审判在里面的。 Ketika kita dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan itu juga sendiri adalah penghakiman. 那火的第三个意思是什么？ Dan arti ketiga dari api itu apa? 第一是荣耀， Pertama kemuliaan, 第二是神的审判。 kedua adalah 请 penghakiman, 问第三是什么？ tiga apa? 啊，还有吗？ Apa lagi? 我们来看这个以赛亚书第10章， Kita lihat di Yesaya, 请翻开以赛亚书的第10章。以赛亚Yesaya 3. 啊，bukan是第4章，你们是第几？ Yesaya 4, sorry. Yesaya pasal 4. 我们来读3节到4节。 Kita baca ayat 3 dan 4. 请念。 Yesaya 4 ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. 好，这里说神用公义的灵、混烧的灵，就是火啊，来将细安宁子的污秽来烧去啊。 Di sini dikatakan Tuhan menggunakan api untuk membakar kekotoran dari Sion. 因为如果没有圣洁的话，不能够记录在生命册上，名字不能够在生命册上。 Karena kalau tidak kudus kita tidak tercatat dalam kehidupan 因为 kekal. 名字被记录在生命册上的，他们一定是圣洁的，他们一定是圣洁的。 Kalau nama tercatat di buku kehidupan itu harus kudus. 可是我们信主到现在，洗礼到现在10几20年，我们没有犯罪吗？我们没有亏欠吗？我们没有骄傲吗？我们没有嫉妒吗？我们没有贪心吗？我们没有说谎吗？ Tapi kita dibaptis sudah belasan tahun sampai sekarang, apakah kita tidak melakukan dosa seperti berbohong, kita sombong, kita iri 这些 hati? 罪都在我们身上看到，也在传道身上看得到的。 Ini bisa dilihat dari diri kita semua, termasuk pendeta 那 juga. 那这要怎么办呢？这样不圣洁要怎么办呢？ Kalau tidak kudus seperti ini 所 bagaimana? 以神要用混烧的人，要用火来洁净我们，烧我们，让我们干净 Makanya Tuhan menggunakan api ini untuk membersihkan kotoran kita. 啊！那我们愿意接受圣灵的火的混烧来洁净我们，我们就圣洁了。 Dan kita mau menyerahkan diri untuk dibakar oleh Roh Kudus 所 sehingga 以 kita 洗 bisa 礼的时 dikuduskan. 候是用水洁净我们，洗礼的时候。 Ketika dibaptis kita dibersihkan dengan air. 洗礼过后的那个几十年的生活当中呢，要用火烧我们。 Setelah dibaptis kita menjalani kehidupan puluhan tahun itu kita perlu Roh Kudus, api Roh Kudus untuk membersihkan 不能够再 kita. 用水洗我们，因为用水只能一次而已啊。 Tidak bisa dibersihkan lagi dengan air karena 那问 batasan 题 itu 我们还 hanya 会 satu 犯 kali. 罪啊，我们还会跌倒的呀。 Tentu setelah dibaptis kita masih bisa jatuh. 那怎么办呢？ Bagaimana? 用火烧。 Perlu api. 所以这里说要用火来洁净西安的女子，就是弟兄神的儿女们。 Makanya di sini dikatakan menggunakan api untuk membersihkan putri Sion. 原来真耶稣教会就是火城的， Ternyata gereja sejati itu adalah gereja 里 kota 面有 api. 神的荣耀， Di dalam ada kemuliaan 里 Tuhan. 面有神的审判， Di dalamnya ada penghakiman 里 Tuhan. 面有神的圣洁啊！ Di dalamnya ada kekudusan 这 Tuhan. 是外邦人做的见证。 Ini kesaksian dari orang luar. 你们的教会为什么有火？从天上有火来烧整个教会。 Gereja kamu kenapa ada seperti api yang turun dari langit 好，我们 membakarnya? 再讲第二个见证。 Kita lanjut ke dengan kesaksian kedua. 真神的教会是叫做天国城 Gereja sejati adalah gereja kerajaan surgawi. 啊。我们虽然现在是在地上， Meskipun kita sekarang ada di dunia 但 ini, 是现在地上的真教会是预表将来的天国城。 tetapi 现在在地上的教会，地上是预表将来天上的天国城。 jadi gereja yang ada di dunia saat ini melambangkan kelak kerajaan Allah di kelak. 那我们来看希伯来书 Kita lihat Ibrani, 11章， kita lihat kitab Ibrani pasal 11. 我们来读16节 Ibrani 11 ayat 16. 啊，请念。 Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 这里说啊，以前的古圣徒，圣经里面的旧约圣徒，他们更想念的是将来的天家，将来的家。
Jadi di sini katakan orang-orang di dalam Alkitab ini yang disebut di dalam Perjanjian Lama itu mereka merindukan tanah 他 air 们的 yang 心非常的坚定，非常的坚强，一定要回到将来的家。 mereka sangat hatinya itu sangat kuat merindukan satu kerajaan kelak. 哦，他们虽然受到很多的逼迫，受到很多的试探，受到很多的引诱，可是他们的心是没有改变的。我们要回家，回将来的家。 Meskipun mereka melalui banyak penderitaan, banyak penderitaan, tapi mereka tetap merindukan satu kerajaan. 这里说他们所想念的家，原来就是神给他们预备的城，天国城。 Di sini dikatakan apa yang mereka rindukan itu adalah kota yang dipersiapkan Allah bagi mereka. 许多信徒现在已经忘记了，要我们的另外一个要将来的家是天国城，我们都忘记了。 Mungkin jemaat sekarang kita sudah lupa bahwa kita ada kelak, ada rumah. 我们不是不相信，我们相信将来的天国，我们相信，可是 Kita 我们忘记 percaya 了。 kelak ada kerajaan Allah, tapi kadang kita lupa. 所以我们没有认真去准备的，我们的心也没有常常去准备要回家的，没有的。 Karena itu kita mungkin tidak benar-benar mempersiapkan diri. Kita kadang lupa mempersiapkan 把我们 diri. 的时间、我们的钱、我们的爱、我们的任何种种生命，全部都投资在这个世界上，全部放在世界上。 Seluruh kekuatan kita, hati kita, kita curahkan apa yang ada di dunia ini. 忘了我们将来要回家的呀，那个才是我们真正的家呀。 Lupa kelak kita akan kembali ke kerajaan 那 Allah. 边有一座城叫做天国城，很大的城啊， Di situ ada satu kota namanya kota 那里面 kerajaan 有 Allah. 很多很多我们想不到的东西的。 Di sana banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan. 因为耶稣也说他为我们预备将来的那个城，将来的那个世界，那很丰富，很丰富，非常奇妙的。 Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan Dia akan pergi dan mempersiapkan kota itu yang penuh dengan kemuliaan dan misteri. 有一个外教会的慕道者他见证真耶稣教会就是天国城。 Ada seorang simpatisan, dia menyaksikan bahwa gereja sejati adalah benar-benar kerajaan surgawi. 他在教会已经慕道好几年了， Dia sudah menjadi simpatisan di gereja kita sudah bertahun-tahun. 那么也时常安息日来守守安息日，守节命。 Dan sering mengikuti kebaktian Sabat. 那就在讲道完的最后一次祷告的时候，他看到异象。 Dan ketika selesai khotbah dan dia berdoa, dia melihat satu 他 penglihatan. 看到教会他聚会的那个教会，我们真耶稣教会讲台前面突然间有一棵树有一棵树出现，很美的树。 Ketika dia berdoa, dia mendapat penglihatan di dalam depan mimbar itu ada satu pohon yang besar. 非常漂亮，那叶子非常清脆。 Itu pohonnya sangat indah dan sangat rindang. 然后呢，树旁边有一条河出现。 Dan di samping pohon itu ada satu sungai yang mengalir. 那这条河是什么东西呢？ Ini maksudnya apa ya? 那有声音告诉他说，这是生命的河。 Ada suara yang mengatakan kepada dia ini adalah sungai kehidupan. 那河水一出现呢，就看到树上就开始结了很多很多很漂亮的果子，很 Dan 漂亮的果子。 ketika air itu mengalir, itu pohonnya itu terlihat mengeluarkan buah-buah yang sangat indah. 而且果子都是发亮的，都有光的，很漂亮的。 Buah-buahnya itu berkilau. 你注意到吗？有树， Ada pohon, 有河水， ada air 有 sungai, 果子。 ada buah. 结果祷告就结束了。 Kemudian setelah berdoa selesai 这个 penglihatannya. 是什么意思啊？ Dan dia bertanya ini apa 为什 artinya? 么这些都出现在真耶稣教会里面呀？ Kenapa ini timbul di dalam gereja Yesus Sejati? 他祷告后跟传道讲，传道马上给他看圣经。 Setelah selesai berdoa dia mengatakan kepada pendeta, pendeta langsung membukakan ayat. 原来耶稣告诉你，真耶稣教会就是天国城啊！ Ternyata Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kamu bahwa gereja Yesus Sejati adalah 因 gereja yang 为 benar. 天国城里面就有这三件东西呀、 Karena di 天国城里面就有这三件东西呀、 di dalam kota surgawi itu ada 3 hal ini. 好，我们看启示录22章， Kita lihat di Wahyu. 我们读1节到2节。 Kita lihat Wahyu 22章 Wahyu pasal 22 1节到2节。 ayat 1 dan 请注意 sampai 2. 21章全部都在讲天国城啊，21章全部在讲天国城。 Pasal 21 di Wahyu itu semua mengatakan tentang 那 kerajaan surgawi. 22节，天使带约翰到城内里面，到城里面去看。 Dan di pasal 22 ini Tuhan menunjukkan di dalam kerajaan 那你 Allah. 看城内里面有什么？你自己看。 Kita lihat apa yang ada di dalam kota kerajaan Allah itu. 前面
Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 有没有？在城内，约翰看到，在天国城里面看到有生命的河水，有没有？ Di sini dikatakan Rasul Yohanes melihat di dalam kota Allah itu ada apa? 伊甸园里面也有一条河水，有没有？ Di dalam Taman Eden itu ada satu sungai yang mengalir. 是论整个伊甸园的，整个里面的生命的。 Itu mengaliri semua Taman Eden 然后呢，这个天国城里面有生命树，有没有？有看到吗？生命树，那个树叫做生命树。 Di dalam kota kerajaan Allah ini ada satu pohon 伊甸 kehidupan. 园里面也有一棵生命树，有没有？ Di Taman Eden juga ada juga ada pohon 然后 kehidupan. 呢，这个城里面有结满这个生命的果子，有12样生命的果子。 Dan juga ada pohon yang banyak buah-buah kehidupan. 有河， Ada sungai, 有树， ada pohon, 有果子。 ada buah. 这里是哪里？ Ini di mana? 约翰说，天国城里面有这3件事情。 Rasul Yohanes mengatakan ini adalah di dalam kota kerajaan Allah. 你要从哪里得到生命？要从哪里找到生命树？哪里有生命树可以给你？ Di mana kita bisa mendapatkan pohon kehidupan? 到真教会来， Di gereja benar, 到神的伊甸园来。 di Taman 哪 Eden. 里有圣灵的河水，有生命的河水，可以让我喝，喝了永远不渴。哪里有？去哪里找？到真教会来。 Di mana ada air kehidupan? Ada di dalam gereja sejati. 到哪里可以结出生命的果子？生命的，永远的。哪里可以结出生命的果子？ Di mana kita bisa menghasilkan buah-buah roh kehidupan? 没有神的话，没有神的生命，怎么样能够结出生命果子呢？不能的。 Tidak ada firman Tuhan, tidak mungkin ada buah-buah 许多 kehidupan. 教会、外教会都不相信神的话，这没有神的话，就是没有神的生命了。因为神的话就是生命啊。 Gereja luar tidak percaya akan firman Tuhan, mereka tidak ada buah-buah 这些这么重 kehidupan. 要的见证，这么多重要的生命，都在真教会里面。 Ini kesaksian yang begitu hidup, ini ada di dalam 而且这 gereja 个见 sejati. 证重要的不是我们真耶稣教会讲的， Dan ini bukan dikatakan oleh jemaat Yesus 是一 Sejati. 个外教会的慕道者，常常来教会听道理、慕道理，他做的见证。 Ini- 真耶稣教会里面有天国城里面有生命树， Ini kesaksian ini dikatakan oleh seorang gereja luar yang menjadi simpatisan di gereja kita, yang mengatakan bahwa di gereja Yesus Sejati itu Amen. adalah ada pohon kehidupan. 我们讲第几个了？第3个啊。 Tiga. 现在讲第3个见证。 Sekarang kesaksian yang ketiga. 真神的教会是一间什么样的教会呢？ Gereja sejati adalah gereja yang seperti apa? 真神的教会是得胜者的教会，得胜的人的教会。 Gereja sejati adalah gereja pemenang. 失败的人他没有办法存留在这里。失败就是失败。 Orang yang kalah, orang yang tidak berhasil itu tidak ada di dalam gereja. 我再重复一次， Saya katakan sekali lagi. 真神的教会，真耶稣教会是得胜者的教会。 Gereja sejati, gereja Yesus sejati adalah gereja yang menjadi pemenang. 这个教会不是失败者的教会， Gereja ini bukan gereja yang kalah. 因为失败者他根本不能够留在这里，他自己不能够存留在这里，他自己会走的。 Karena orang-orang yang kalah dia tidak bisa menetap tinggal di dalam gereja benar. 而且进天国的时候，也是得胜者才能够进去的。 Dan lagi pula orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang pemenang. 失败者他绝对进不了天国的，他怎么进天国呢？他都失败了，他 Orang 信 yang 仰失败了。 orang yang gagal tidak mungkin bisa mencapai kerajaan Tuhan karena dia sudah gagal. 那 Bagaimana 圣经有这样讲吗？ Alkitab apakah mengatakan 圣经有 demikian? 讲真神的教会，真耶稣也是得胜者的教会，有这样讲吗？ Apakah kita mengatakan bahwa yang diselamatkan itu adalah gereja yang pemenang? 请看马太福音书24章， Kita lihat di Matius 24章， 24. 请注意哦，24章主耶稣在讲世界末日。 Perhatikan, Matius 24 itu mengatakan tentang akhir zaman. 25章是告诉我们要怎样可以得救， Di pasal 25 memberitahukan kepada kita bagaimana biar bisa 所以这2章 bisa 对我们今 diselamatkan. 天的信徒是非常非常的重要。 Maka itu ini pasal 24 dan 25 itu sangat penting 那 buat 主 kita. 耶稣谈到世界末日的时候，他在讲什么？ Kita lihat ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang akhir zaman itu, Tuhan Yesus mengatakan apa? 请读40节， Kita baca di Matius 24 ayat 40. 请念。
Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 39节，主耶稣说，当时挪亚的人时代的人又吃又喝又起又嫁，不知不觉洪水把他们冲去了，被洪水淹没了。 Di ayat 38 dan 38 dan 39 ketika zaman Nuh mereka makan minum dan kawin dan mengawinkan seperti biasa tanpa menyadari bahwa air bah akan 那 datang. 请注意，主耶稣说，人子降临，他将来的时候呢，也要这样，像挪亚时代的情况一样。 Dan perhatikan di sini dia katakan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak 一样就 manusia. 是说，我们又吃又喝又买又卖又赚钱又这个又那个的时候，突然间主耶稣就来了，突然间一下就到了。 Seperti kita setiap hari makan minum, kita mengerjakan hal duniawi, kita mencari uang, tiba-tiba saja Tuhan Yesus datang. 你想都不到的，那没有事了，那里有事，现在很平安，打仗，哎呀，天天都有打仗，什么地震，哪里都有地震，没事。 Kita mungkin tidak akan terpikirkan oleh kita karena kita setiap hari mendengar perang di mana-mana, ada bencana di mana-mana, seperti biasa aja berita itu. 你看现在以色列在打仗啊，又怎么样呢？我这里钱照赚啊，5兆跳，马照跑呀，9兆喝啊，钱照赚啊，不是这样子吗？ Seperti sekarang Israel dan Palestina sedang berperang, kita di sini kehidupannya biasa saja, kita makan seperti biasa, kita kerja seperti biasa, kita minum seperti 你 biasa. 认为没事的，还没有来的时候，他突然间来了。 Kita merasa ini hal-hal biasa aja, tapi tiba-tiba Tuhan datang. 耶稣说他来的时候就是要这样，就是这样。 Tuhan Yesus mengatakan ketika dia datang akan seperti 那 itu. 突然间他就讲40节， Dan tiba-tiba dia mengatakan di 那 ayat 个时 40. 候他来的时候呢，2个人在田里工作的，起去一个，丢下一个。 Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. 那么2个女人在推磨，也是在工作呢，一个被带上去，一个丢掉，一个不带上去。 2 orang itu sedang membajak sawah, tiba-tiba 1 orang diangkat, 1 orang ditinggal di bawah. 这是主耶稣讲的， Ini dikatakan oleh Tuhan 不 Yesus, 是传道讲的。 bukan pendeta yang mengatakan. 那耶稣讲的重点是什么？ Apa yang menjadi poin penting dari 在 apa 神 yang 的 dikatakan? 国里面，在真教会里面，不是所有的信徒都进天国的，不是。 Di dalam gereja Tuhan, di dalam kerajaan Allah, bukan semua orang itu akan 所以今 berangkat. 天这个见证，这个道理你要注意哦，因为你跟我是里面的其中一个人哦。 Jadi kebenaran ini kita harus perhatikan karena kita semua adalah salah satu dari 2 orang ini. 那耶稣说，不是所有真教会里面的人都一起带上去的，不是的，因为有一些会带上去，有一些会留下来的，有一些不带的，把它丢在世界上的。 Tuhan Yesus mengatakan bukan semua jemaat dari gereja Tuhan itu akan diselamatkan, akan ada yang 你 ditinggalkan. 知道为什么吗？ Kenapa? 你忘记了吗？在神的家里面有什么？你忘记了吗？ Mungkin lupa di dalam rumah Tuhan itu ada apa? 耶稣说，在神的教会里面有山羊啊，有绵羊，有山羊啊。 Tuhan Yesus mengatakan di dalam gereja di dalam Santo Cahoy gereja Tuhan itu ada domba dan 山羊啊，山羊是不能得救的，耶稣说是下地狱的呀。 domba dan kambing. Kambing itu tidak akan diselamatkan. 请注意哦，在神的教会里哦， Perhatikan, ini di dalam gereja 你 Tuhan. 忘记了吗？耶稣说，在教会里面，神的田地里面有稗子，有稗子啊，有麦子跟稗子， 麦子跟稗子，麦子 Ada 就是好的，稗子就是坏的， ada perumpamaan Tuhan juga mengatakan ada gandum dan ilalang ya. 有没有？耶稣说，在神的教会，在工人里面有又懒又恶的仆人，又有忠心善良的仆人，有恶的仆人，有善良的仆人，有没有？在教会里， Di dalam gereja Tuhan ada orang yang ada hamba yang rajin, hamba yang malas, ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada tidak? 这些都在真教会里面呢、在神的国里面的呀。 Ini ada di dalam gereja Tuhan. 难 Ada 道 di 恶 dalam- 人也上去吗？ Apakah orang-orang jahat juga 那些 akan 又懒又恶的仆人，那些恶的仆人也，耶稣也带他上去吗？ hamba yang malas, hamba yang jahat, apakah juga akan ikut ke atas? 耶稣说不是的，一些带上去，一些丢下来，留下来不带他上去。 Tuhan Yesus mengatakan tidak, ada yang terangkat, ada yang ditinggal. 原来真神的教会，真耶稣教会是得胜者的，得胜的才能够进去，被耶稣带去。 Jadi gereja benar, gereja Tuhan itu adalah gereja pemenang, yang menang yang akan diangkat. 那些失败的、经不起引诱的，那些贪爱世界的，那些离开教会的、离开真理的，全部不能够带去。 Mereka yang 那 gagal, 叫做失败的，那些全部都是失败的。 mereka yang disebut gagal, mereka adalah yang lebih mementingkan dunia, mereka yang berbuat kejahatan. 有一个信徒，他做一个梦，
Ada seorang jemaat dia bermimpi. 他梦到他像平时一样去到教会里面去聚会。 Dia bermimpi seperti biasa dia datang ke gereja 那 untuk 那个 beribadah. 那时候是晚上，星期五晚上。 Dan ketika itu di dalam mimpinya ini seolah seperti hari Jumat 现 malam. 在星期五晚上聚会也越来越少人，不是越来越多人， Sekarang 是越来越少人， Sekarang kebaktian Jumat malam itu semakin sedikit bukan semakin banyak. 少到很可怜那种情形。 Berkurang sampai berkurang sekali. 那么他就像平时一样，星期五晚上到教会聚会，就是平时一样呀。 Jadi jemaat kita ini bermimpi dia seperti pergi ke gereja seperti biasanya pada hari 那 Jumat 么那 malam. 天晚上呢，讲到的题目呢是耶稣再临，耶稣再来，耶稣再来，讲到的题目。 Dan tema di ibadah Jumat itu adalah Yesus akan datang. 那传道在讲到一半的时候呢，突然间听到天上有很大的响，很大的号筒声啊，号角声啊。 Dan ketika pendeta baru berkhotbah setengah, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas dari langit. 那个号角是很长很长很长，号角吹角啊， Oh, 吹号啊。 seperti bunyi sangkakala yang sangat panjang. 然后突然就有爆炸很大的爆炸声，很多响声。 Dan seperti ada ledakan yang besar. 这跟保罗讲的耶稣再来的情形一模一样，很多声音啊，很 Ini 多声音。 ini seperti kondisi ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kelak Tuhan Yesus akan datang seperti itu keadaannya. 这时呢，他看到在教会里面的弟兄姐妹呢，有一些人被改变哦，全部改变成为那些被改变的都是穿白衣的。 Tiba-tiba orang-orang yang di dalam gereja itu ada sebagian yang berubah menjadi memakai pakaian putih. 然后呢，他们全部都是年轻的，变成非常年轻美丽。 Dan orang-orang itu yang berubah itu menjadi sangat muda 有一些 kelihatannya. 是老人啊，有一些是有病的啊，有一些是残缺的啊、突然间每个都很健壮、很健康、很漂亮。 Ada yang orang tua, ada yang orang sakit, ada yang orang cacat, tapi tiba-tiba berubah menjadi 这时他 seperti 看到 orang muda. 许多天使从天上下来到教会里面接那个信徒上去。 Dan dia melihat malaikat dari Allah dari atas itu turun dan menjemput orang-orang itu. 大家都满心高兴的跟 Semuanya 天使上去天国了。 bersukacita karena akan masuk ke kerajaan Allah. 但是让他悲伤的，他看到教会里面有一些信徒还在地上，没有被带上去。 Tapi yang membuat dia sedih adalah di dalam gereja itu masih ada sebagian orang-orang yang ditinggalkan. 然后他们的衣服也没有改变，没有穿白衣的， Baju mereka tidak berubah, tidak memakai pakaian 他们就 putih. 是一样是住在地上的人，跟住在地上一模一样。 Mereka sama seperti orang-orang yang tinggal di dunia ini. 他醒过来，哎呀，这是一个梦啊！ Kemudian jemaat ini terbangun dan ternyata ini adalah sebuah 但你 mimpi. 认为这只是一个普通的梦吗？ Tapi apakah kamu pikir ini mimpi yang 这 biasa 是 saja? 主耶稣给我们看的异象，做的异梦。 Ini adalah mimpi yang diberikan 主耶 peringatan 稣在 mimpi. 警告我们教会的弟兄姐妹，警告， Tuhan Yesus sedang memberikan peringatan kepada saudara-saudari 不 kita. 是所有在教会里面的人都被主耶稣带去， Bukan semua orang yang ada di dalam gereja itu akan dibawa. 得胜的爱主的、守道理的才能够进去的。 Yang mengasihi Tuhan, yang menjaga kebenaran itu yang akan menjadi pemenang. 其实这些道理，耶稣很早就讲，你也看过的呀。你难道没有看过这些圣经吗？ Sebenarnya ini firman Tuhan ini kita sudah baca semua. 但是有谁去紧张呢？有谁为这个事情来检讨啊？我到底能不能够上去呢？ Tapi siapa yang memikirkan hal ini? Memikirkan apakah saya akan diselamatkan? 你看启示录的七教会， Kita lihat 7 gereja di dalam kitab 如果你 Wahyu. 留意看七教会耶稣对每一个教会都这样讲一句话，同样的一句话： Kita kalau lihat di dalam Wahyu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada 得 7 胜 gereja. 的我要赐他什么？得胜的我要给他什么？得胜的是怎么样？得胜的都一直在讲得胜的要怎么样怎么样怎么样。 Kepada 7 gereja itu Tuhan Yesus mengatakan yang menjadi pemenang itu harus apa? Yang menjadi pemenang itu harus apa? 失败的耶稣根本都不再提他了， Yang gagal itu tidak akan diungkit lagi. 都在讲得胜的、胜利的。 Yang dikatakan di sini adalah yang diselamatkan. 那请大家注意， Kita harus 原来呢， memberi perhatian. 我们将来呢，我们要进入到第二次的拣选。主耶稣，我们大家每个信徒要面临主耶稣第二次的拣选。 Kita kelak akan menghadapi 拣选啊，神选我们啊。 pemilihan kedua oleh Tuhan Yesus. 有没有听过这篇道理？ Ada pernah dengar tentang hal ini? 我们刚才传道的问候说，我们是神所疼爱的，我们是神所拣选的，有没有？那是第一，那个是第一次拣选。
Tadi pendeta memberikan salam, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu adalah pemilihan yang pertama. 原来我们还要面对第二次的拣选啊，要选第二次啊，知道没有？ Ternyata kelak kita akan menghadapi pilihan kedua, dipilih untuk kedua 那 kalinya. 圣经有没有这样讲？要选第二次拣选，圣经有没有这样讲？ Alkitab apakah mengatakan hal ini? 当 Pilihan 然有了，没有传道怎么可以这样讲呢？ pasti ada. Kalau tidak, pendeta tidak mungkin mengatakan. 给我们看圣经那里有讲第二次拣选，来， Kita lihat Alkitab mana yang mengatakan hal itu. 你不要以为第一次被神拣选就没事了，要进入第二次再挑选啊，再选过。 Jangan kira setelah masuk ke pilihan pertama sudah selesai semuanya, masih ada pilihan kedua. 请看马太福音书13章 Di Matius 13, 13，我们读47到50节。 Matius 13 ayat 47 sampai 读 50. 的时候请注意哈，有第一次跟第二次，请注意哦。 Ketika baca, tolong perhatikan ada pilihan ke-1 dan pemilihan kedua. 请念。 Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ayat 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. 49. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan. 这里有几个重要的重点啊，重要的道理几个。 Di sini ada penekanan beberapa hal. 刚才我说的有2次拣选。 Saya tadi katakan ada 2 pemilihan, 第 2 kali. 二，这里说有义人跟恶人，在神的国里面有好人跟恶人。 Di sini dikatakan ada orang baik dan orang jahat. 那第一次拣选在哪里呢？ Dan pemilihan pertama itu di mana? 47节， Di ayat 47. 天国好像撒网在海里，网一撒下去，不管是好的坏的，什么各样的水就全部捞上来。但是第一次拣选把我们从世人当中世界捞上来。 Demikian pula hal kerajaan surga. Jadi pemilihan pertama itu seperti ketika orang mengumpulkan ikan itu, berbagai jenis ikan, baik ikan bagus atau ikan jelek, itu semua dikumpulkan. 那我们现在真耶稣正在努力撒网，正在抓鱼。我们现在在47节正在努力抓鱼。 Kita sekarang ada di ayat 47 ini. Gereja Yesus Sejati sedang menjala 不 manusia. 管你好坏啊，真的信还是假信还是什么目的，全部捞上来。 Tidak peduli kamu orang baik, orang jahat, orang benar, tidak, semua 只要 dikumpulkan. 你相信耶稣，接受道理，就洗礼吧。 Asalkan kamu percaya Tuhan Yesus, menerima kebenaran, maka akan 那 dibaptis. 什么时候进入到第二次拣选呢？ Dan kapan pemilihan kedua itu? 拉上岸来，然后怎么样？坐下啊，坐下是进入到第二次，然后捡好的，坐下来把好的收起来，不好的把它丢，这是第二次的拣选。 Setelah pemilihan kedua itu terjadi di ayat 48. Setelah itu duduklah mereka dan mengumpulkan yang baik dan memisahkan membuang yang tidak baik. 我们中文用挑好的、捡好的，就是挑选。马来文有这个意思吗？ Di dalam 挑 bahasa 就是说 Mandarin 哦，它不是随便的，它很仔细看、仔细选哦，这个好不好啊？这个有不好丢，很仔细的，有没有？马来文有没有？ di bahasa Mandarin itu dia itu artinya dipilih dengan teliti. Dipilih dengan teliti. Nggak tahu di bahasa Indonesia itu ada tidak. Dipilih dengan teliti artinya itu diperhatikan satu persatu baru dipilih. 不是的，我问你了，印尼文有没有？印尼文啊， Harusnya没有. 没有啊，那是他是讲什么？ Jadi dikatakan apa ya? Dipilih dengan teliti. Ada nggak bahasa 那么 Indonesia? 印尼文怎样写啊？ 就是说，就是好的收起来。 Di dalam bahasa Indonesia itu hanya di sini dikatakan ya dipilih aja. 比例aja。 Ya. 哦，那么你们没有中文圣经就写得非常好，挑 Kalau 挑就是很仔细的写。 bahasa Mandarin itu artinya dipilih dengan teliti, terpisah. 哎，这是主耶稣讲的，不是传道讲的呀。 Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan pendeta. 第一次那就捞上来，往下再去全部捞上来。第二次的时候就开始很仔细选，好的就收起来，不好的就丢啊，丢掉它呀。 Pertama kali itu dikumpulkan semua, baik buruk semua dikumpulkan. Kedua kali itu baru dipilih satu persatu. 那49节，世界的末了也是要这样，进入到第二次的拣选，好的收起来，不好的丢。那些没有信心的丢，那些没有爱心的丢，那些作恶的、不圣洁的、犯罪的、淫乱的丢。
Di ayat 49 dikatakan, malaikat datang memisahkan yang jahat dari yang benar. Orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya kasih, itu akan dibuang. 那些传道、那些长老、执事、那些作恶的、又懒又恶的、骄傲的、乱七八糟的，丢掉他。 Pendeta, penatua, diaken, pengurus yang tidak benar, yang membuat kejahatan juga akan dibuang. 所以这里49节说，天使要出来，从义人中，义人中就是教会，我们都是义人的教会，义人的国，从义人中把恶人分别出来，有没有？原来在义人当中有恶人在里面， Di sini 有不好的传道长子在里面。 Di sini di ayat 49 dikatakan malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi di dalam orang benar itu juga ada orang jahat. 这样明白了没有？ Mengerti? 为什么传道说真神的教会是得胜者的教会？因为得胜的就被带上去，失败的就丢了。 Kenapa dikatakan gereja benar, gereja sejati itu adalah gereja pemenang? Karena yang menang akan diangkat, yang gagal akan ditinggal. 这些见证呢，有很多都是外邦人对给我们这些书教做的见证，也有我们自己教会的见证。 Kesaksian tadi itu kebanyakan dari orang luar kepada gereja kita, tapi juga ada kesaksian dari orang gereja orang dalam. 而且见证每一个见证都有圣经的根据，圣经的来对照， Dan setiap kesaksian itu ada sesuai dengan Alkitab. 也有神的意象、神的异梦来见证。 Ada penglihatan Tuhan, ada mimpi yang diberikan oleh 所以 Tuhan. 说明真耶稣教会是真神的教会，是个很特别的教会。 Artinya gereja Yesus Sejati adalah gereja yang istimewa. 这些都把这些道理、这些见证放在心里，非常宝贵。 Kebenaran ini yang kita terima, kita taruh di dalam hati kita karena ini sangat berharga. 我本来要讲第4个见证的， Tadinya mau mengatakan mau memberikan kesaksian keempat. 那就是神的教会呢，真神的教会是神要祝福的教会。 Gereja benar, gereja sejati adalah gereja yang diberkati oleh 已 Tuhan. 经11点了，没有时间了。到11点是吗？不是，10点到11点呢？ sampai 11:15 ya. 到11:15。 哇，那还有时间哦。还有哦，继续讲，哈利路亚。那 kita 我们讲 lanjutkan. 第4个见证。 Kita sampaikan kesaksian 那 keempat. 真神的教会呢，是神祝福的教会。 Gereja sejati adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. 那还没有讲见证前，我问一个小小的问题， Sebelum memberikan kesaksian, saya mau bertanya satu hal kecil. 请问主耶稣在世上工作的时候啊，他最后的工作，他是在做什么？最后的。 Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, saya bertanya, pekerjaan yang terakhir kali dilakukan itu apa? 意思说，他一做完，他正在做这件工作的时候，在做还没有做完的时候呢，他就被接到天上去了。还没有做完就介绍天上去，那是他最后的工作了。 Sebelum terangkat ke surga, itu adalah pekerjaan dia yang terakhir. Ketika sebelum dia terangkat ke surga, 知道吗？ apa itu? 有人说那是约翰福音书21章，有人说了 Ada orang mengatakan itu 约翰福音书21章里面的事。 itu di dalam Yohanes pasal 21. 不干啊，那个哪里是不干？ Bukan. 谢谢你的配合。那到底耶稣最后的工作是什么？ Apa pekerjaan Tuhan Yesus yang terakhir? 我们来看路加福音书24章 Kita lihat di Lukas. 24， Lukas pasal 24. 我们读50节跟到51节， Kita lihat Lukas 24 ayat 50 sampai 51. 请念。 Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 哈利路亚！这里清楚的记录，主耶稣要升天的时候，召集门徒到他的面前。 Haleluya, di sini dicatat sebelum terangkat surga, Tuhan Yesus itu sedang memberkati murid-muridnya. 那这个时候的门徒只有11个哦，请注意哦，不再是12个，知道吗？ Ketika itu muridnya tinggal 11. 因为那一个是出卖耶稣，吊井吊死了。 Karena ada satu yang mengkhianati Tuhan dan sudah gantung diri. 那么主耶稣召集这11个门徒来呢，举起手来给他们祝福啊！主耶稣在祝福门徒啊！ Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati 啊， mereka. 请注意哦，祝福还没有结束哦，正在祝福。51节说正在祝福，那就是祝福还没有结束呢，他就被带到天上去了，有没有？ Dan perhatikan, di sini dikatakan belum selesai memberkati. Jadi ketika ia sedang memberkati, ia terangkat ke surga. 那从这个圣经的记录，我们发现，我们就明白了，主耶稣原来是一边升天哦，一边祝福。那一边祝福，那一边升天的，是这样升天的。
Makanya di sini jelas dikatakan Tuhan Yesus itu terangkat ke surga ketika sedang memberkati, atau boleh dikatakan ketika sedang memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. 感谢主耶稣这么疼爱我们教会， Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. 不断的给我们祝福， Dia tidak putus-putusnya 特 memberkati 别是 kita. 真耶稣教会，神的教会是神祝福的教会， Gereja Yesus Sejati adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. 这是也是一个慕道者的见证。 Ini juga kesaksian dari seorang simpatisan. 那传道跟那个慕道者在上慕道班，结束了我们就说一起来祷告。 Dan ketika pendeta sedang memberikan pelajaran kepada simpatisan, katekisasi, 祷告之后，这个慕道者他责备传道说：“传道，你为什么祷告这么快呀？你为什么不祷告久一点呢？”传道被慕道长骂了。 setelah selesai berdoa, si simpatisan ini memarahi pendeta. Pendeta, kenapa kamu doanya kok cepat sekali? 不好意思哦，传道软弱啊，祷告很快，不好意思。 Sorry ya, pendeta malas, jadi doanya singkat-singkat aja. 可是传道的嘴巴也很会讲啊。我说， Tapi 我哪 pendeta 有祷告很快呀？我没有祷告很快呀， Tapi pendeta pintar berkata-kata. Dia katakan, mana saya tidak berdoa dengan cepat. 我没有祷告很久，但是我也没有祷告很快呀。 Saya tidak berdoa lama, tapi saya juga tidak berdoa dengan 我 cepat. 们就是照平时的祷告啊，平时好像刚才平时就是2分钟、3分钟、5分钟，就是这样祷告呀，没有很快，也没有很慢啊。 Kita berdoa seperti biasa, 2 menit, 3 menit, 5 menit, tidak terlalu cepat. 哎呀，传道，你为什么不祷告久一点？ Simpatisan ini berkata, pendeta kenapa tidak berdoa lebih lama sedikit? 做什么？你是不是看到异象？看到什么东西呀、 Pendeta berkata, kenapa? Emang kamu mendapat 我 penglihatan? 看到主耶稣来看我们祷告呀。 Saya melihat Tuhan Yesus sedang melihat kita sedang 那 berdoa. 这样，你一奉耶稣圣名祷告哦，主耶稣就从楼下走到楼上来。我们的机会是在楼上的，好像现在这样。 Oh, ketika kita dalam nama Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu naik dari lantai 1 ke lantai 2 memperhatikan 主耶 kita 稣 berdoa. 全身都是发光了，脸上都发光，看不清楚他的脸，非常的圣洁，非常的荣耀。 Tubuh Tuhan Yesus itu bersinar dan mukanya itu bersinar, tidak bisa jelas lihat mukanya. 他就站在我们的面前，这个在看我们祷告呢。 Dia berdiri di depan kita dan memperhatikan kita sedang 我 berdoa. 看看他的主耶稣就微笑，然后点点头，然后微笑了，笑一笑。 Oh, ketika saya melihat Tuhan Yesus itu memberikan senyuman. 哈利路亚！ Haleluya. 如果主耶稣看我们祷告，看看一下哈，摇头那完了。 Ketika Tuhan Yesus melihat kita berdoa dan menggelengkan kepala, selesai. 哎，有时候我们祷告哦，耶稣是摇头的，知道吗？ Mungkin ketika kita sedang berdoa, Tuhan Yesus melihat kita itu sambil 你 geleng-geleng 这样祷 kepala. 告1个小时都没有用啊，1个小时主耶稣都摇头啊，耶稣都不满意啊，耶稣都不接受啊。 Berdoa 1 jam pun tidak ada gunanya kalau Tuhan Yesus melihat doa kita tuh sambil 啊， geleng 这是祷告 kepala. 的道理了，另外的道理了，祷告的道理。 Ini kebenaran tentang doa 感 nanti. 谢主了，从这个见证我们看到主耶稣看重我们祷告，主耶稣来看我们祷告，然后主耶稣满意我们的祷告。 Oh, puji Tuhan, ketika kita sedang berdoa waktu itu Tuhan Yesus itu puas terhadap doa kita. 啊，跟着呢，主耶稣就跑到讲台来，台上， Kemudian di dalam penglihatan itu Tuhan Yesus tuh naik ke mimbar. 他来台上做什么？ Dia naik ke mimbar ngapain? 难道要讲道理吗？ Mau berkhotbah? 只有一个慕道者跟一个传道2个人而已啊，难道耶稣要讲道理吗？ Cuma ada 1 simpatisan dan 1 pendeta, Tuhan 他 Yesus 说 naik ke mimbar untuk 我 berkhotbah. 看到主耶稣走到台上哦，他举起手来，不知道要做什么，他将2只手这样举起来。 Oh bukan, Tuhan Yesus itu naik ke mimbar dan dia mengangkat kedua tangannya. 原来他不知道什么叫做祝福，他没有看过我们真耶稣教的祝福。 Ternyata simpatisan ini belum pernah melihat apa yang disebut memberkati karena 传 dia 道问他：“你真的看到主耶稣举起手吗？”他说：“是啊，就是这样啊，2只手 Pendeta 这样子。” bertanya kepada simpatisan, kamu benar-benar melihat Tuhan Yesus mengangkat 传道大 tangannya? 声说：“哈利路亚！主耶稣在给我们祝福呀，主 Pendeta 耶稣在祝福他的教会呀。 Pendeta mengatakan Tuhan Yesus sedang memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati gerejanya. 主耶稣举起手来给教会祝福， Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati 主 gerejanya. 耶稣举起手来给传道祝福， Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati pendeta. 主耶稣举起手来给慕道者祝福。 Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati simpatisan. 因为真神的教会就是神要祝福的教会。 Karena gereja sejati adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. 这是在我们那边一个乡下的教会发生的见证，一个慕道者讲的见证。 Ini kesaksian yang terjadi di satu gereja di desa 你 kecil. 看，真耶稣教会这么多的见证，耶稣亲自来见证，耶稣亲自来祝福。 Lihat, gereja sejati begitu banyak kesaksian. Tuhan Yesus benar-benar memberkati 那为什么 gerejanya. 今天我们这么多弟兄姐妹，包括一些负责人看不起自己的教会呢？一直批评自己的教会呢？
Kenapa sehari ini pengurus diaken kita sendiri tidak menghargai gereja 当然，我 sendiri? 们也有软弱，没错，我们是软弱的，传道也是软弱的。 Tentu kita ada kelemahan, pendeta juga ada 但 kelemahan. 是再软弱，我们这里都是神的教会来的，是耶稣的身体、耶稣的教会、耶稣的妻子来的，知道没有？ Kita adalah mempelai Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan meskipun kita lemah. 对，但愿今天早上这几个见证能够坚强我们对神的信心，对真教会的信心，重新建立、坚固我们的信心。 Saya berharap dengan kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan hari ini, saya bisa membangun iman-iman dan menguatkan iman saudara-saudari. 那你要每一个人都需要神的祝福，没有一个人说他不需要神的祝福。 Semua orang memerlukan berkat Tuhan. Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak perlu berkat 你 Tuhan. 要得到神的祝福，你就要来到神的面前，来到教会啊。 Kalau mau mendapatkan berkat Tuhan harus datang di dalam 你 gereja 今天 Tuhan. 要神的祝福，但是不要来教会的，不用来教会的。 Hari ini saya mau dapat berkat Tuhan, tapi saya tidak mau datang 我 ke 在家 gereja. 里也是一样呀， Saya di rumah sama aja. 是这样子吗？ Seperti inikah? 你要得祝福，要来教会，因为主耶稣在教会里面祝福啊，教会是神祝福的地方来的呀。 Kalau mau dapat berkat Tuhan harus datang ke gereja Tuhan karena Tuhan memberkati di dalam 你没有看 gereja. 到这个见证吗？耶稣亲自来到教会来看我们祷告，来与我们同在啊，然后来给我们祝福，在教会里面呢、 Seperti 不是在 kesaksian, 教会外面呢、 seperti kesaksian tadi, Tuhan Yesus melihat kita sedang berdoa, Tuhan Yesus memberkati mereka yang sedang berdoa di dalam gereja, bukan di luar. 我顺便讲，我们今天的信仰啊，很亏欠神啊，很对不起神啊。 Saya katakan iman kita hari ini tuh mungkin sangat mengecewakan Tuhan. 我们的神啊，天上的神，我们的耶稣啊，比巴萨马浪，比那些菜市场卖的东西更便宜啊，更廉价呀、 Tuhan Yesus kita harganya mungkin lebih murah dari harga di pasar malam. 啊。传道员这样讲有没有一点过分呢、传道 Pendeta mengatakan ini apa enggak keterlaluan? 啊，我们到巴萨马浪去买东西很便宜嘛， Kita ke pasar malam beli sesuatu 我们还要 itu 驾车开车到那边去， murah 还要搭车到那边，或者走路到那边去，有没有？ kita harus pergi dengan mengendarai mobil atau kita jalan menuju ke pasar 然后 malam. 到那边还没有结束呢，还要去那边选啊，买东西啊，还要讲价啊，讨价还价啊，这还没有结束呢，你还要给钱的呢，不是免费的呢，再便宜还是要给钱的呀。 Sampai di situ kan nggak selesai. Kita masih milih-milih barang, kita tawar-menawar. Setelah tawar-menawar kita masih bayar. 呀，masih bayar哦，打第二那免费哦。还是付钱，没有免费的。是， Ya, 买一个便宜的东西，我们都要这样做，这样付出。 kita membeli sebuah barang yang murah itu kita mengeluarkan usaha seperti itu. 今天你到神的面，你要得到天国，你的父母亲要得到医治，要看到神的神迹，要看到神的荣耀，不是了耶，不用来教会的。 Nah, hari ini kita mau Buyong, mendapat berkat Tuhan, kita Hah? mau orang tua kita mendapat kesembuhan, tapi kita tidak mau datang ke gereja. 那他们怎么样做呢？不用来教会，他们怎样做呢？ Jadi apa yang mereka lakukan? 拿起手机来 WhatsApp 啊，请为我的妈妈祷告啊，她生病啊，请为我祷告啊，因为是 WhatsApp 就可以了的。 Buka HP, buka WhatsApp, ketik tolong bantu doa untuk papa mama saya, mereka sakit. 不用来教会祷告的。 Nggak usah datang ke gereja untuk 啊， berdoa. 传道问他说：“你父母亲有生病，你要动手术，为什么不来教会啊？”哦，我 WhatsApp 给你们了啊，我通知了啊。 Pendeta bertanya, orang tua kamu mau dioperasi, mau mendapat kesembuhan, kenapa kamu nggak datang ke gereja untuk berdoa? Sebesar- Oh enggak, saya sudah Contoh- info melalui WhatsApp. 传道有乱讲啊，是不是这样的情形？ Apakah ada keadaan seperti ini? Apakah 你 pendeta 买东西，你最便宜的东西也要到那边去，你都要走到那边去，还要付钱呐、 ketika kita mau beli satu barang murah pun kita mau pergi ke sana, mau 你 bayar. 你对神的爱、神的神迹、神的能力、神的荣耀，全部连到都不用到的，一个 WhatsApp 就搞定了的呀。 Mau 那神不是比巴沙马拉姆更便宜吗？ mau mendapat berkat Tuhan tapi tidak ada usaha yang kita keluarkan, cuma WhatsApp aja. Apakah kita mau mendapatkan? 老实说，我们得罪神啊，我们神在我们心中根本没有分量的呀，这么 cheap 的呀，这么便宜的呀。 Kita sudah mengecewakan Tuhan. Kita menganggap berkat Tuhan itu begitu murah. 我们的行为越来越过分了、对神越来越过分。 Apakah kita sebenarnya ini sudah semakin 啊，传 keterlaluan? 道长子去骂他，去劝勉他，还被他骂的呀。
你为什么这样讲我？你为什么这样来骂我？ Ketika pendeta menegur orang itu, malah pendetanya yang ditegur oleh si jemaat itu. Kenapa kamu memarahi saya? 请问现在的信仰是不是这样？许多人的信仰是不是这样？你自己检讨。 Apakah iman kita hari ini itu seperti itu? 真耶稣教会没有这样的事情吗？没有这样的现象吗？没有这样的发生吗 Di？dalam gereja sejati, apakah nggak ada kejadian 这 seperti 样的 itu? 信仰是真的吗？能够进天国吗？你自己想一想。 Iman seperti ini bisa menyelamatkan kita, bisa masuk ke dalam 要 kerajaan 神 Allah. 的祝福，要神的荣耀，但是不来敬拜神，不来祷告， Mau berkat Tuhan, mau menerima kemuliaan Tuhan, tapi tidak mau datang menyembah Tuhan. 没有这样的信仰，没有这样的事情。 Nggak ada iman seperti itu. 所以我们要来教会，知道吗？ Maka kita harus datang ke 不要像 gereja. 一些人，哇，现在有网络啊、internet 啊，在家里一样的了，不要学他们， Jangan 那些 kita, 是不对的。 jangan kita belajar dari mereka yang sekarang ada internet, ada ini, ada streaming. 那 Jangan 种 belajar dari 那种理由、那种态度，这样敬拜神是越来越远离神，越来越不爱神，越来越不敬畏神的， Attitude 越来越远离神的， kelakuan seperti itu akan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. 因为教会都不来了， Tidak mau datang ke gereja lagi. 主耶稣还要来啊！你不来，耶稣还要来，每天都要来， Kamu- 每一次祷告聚会都要来，耶稣都要来，你 Kamu- 你不用来的 Kamu tidak mau datang ke gereja, tapi Tuhan Yesus tetap akan datang. 啊！现在超过时间了， Mungkin sudah lewat 明大 waktunya. 马阿夫啊，明大马 对不起啊。啊呀！好，那哈利路亚，阿门。 Haleluya, amin.